Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Syafiani dan mari kita lihat rangkuman yang menarik yang berlaku sepanjang minggu ini dalam arena teknologi. Pada hari Senin minggu ini, kita telah menyaksikan satu lagi penawaran peranti terbaru daripada Oppo iaitu Oppo A55. Berdasarkan spesifikasi yang hadir, ia menyatakan sokongan 5G dan juga penawaran bateri yang besar. Dari segi janaan chip pula, ia menyatakan chip MediaTek Dimensity 700. Setakat ini, ia ditawarkan untuk pasaran China sahaja. Apple baru-baru ini mengeluarkan kenyataan yang mana MagSafe dijangka mungkin memberikan gangguan kepada pengguna dengan perentak jantung. Hal ini disebabkan oleh magnet dan gelombang elektromagnetik yang dijana. Bagi anda yang menggunakannya, Apple mencadangkan meletakkan aksesori MagSafe pada jarak sekitar 15 cm atau 30 cm ketika mengecas. Bagi penggemar jam tangan Casio G-Shock, model Casio DWE 5600cc kini hadir untuk pasaran Malaysia. Apa yang menarik, ia turut ditawarkan dengan badan dan tali yang boleh diganti, yang mana untuk setiap kotak, anda akan menerima 2 rekaan tubuh dan 3 rekaan tali jam berlainan. Bagi yang berminat, anda boleh dapatkannya pada harga RM999 sekotak. Mengenai Disney Plus Hotstar, laman rasmi Facebook dan Instagram mereka kini telah mula aktif. Menerusi gambar yang dikongsi, nampaknya memberikan petanda yang mana ia bakal dilancarkan tidak lama lagi. Grab telah pun membawakan dapur awanan mereka di Hartamas. Konsep ini dipanggil sebagai Grab Kitchen yang mana anda boleh memesan makanan daripada beberapa restoran sekaligus, asalkan mereka semua berada di dapur awanan yang sama. Setakat ini, restoran yang tersedia adalah Black Whale, Kenny Rogers Roasters, Lim Fried Chicken, Muhammad Chow, My Burger Lab dan banyak lagi. Seterusnya, Yayasan Hasanah melalui tabung cerdik mengumumkan pemberian peranti dan juga data untuk pelajar dari golongan D40 bermula Februari ini. Untuk pengetahuan anda, inisiatif ini telah diumumkan pada Belanjawan 2021 yang lalu. Dengan dana RM150 juta, cerdik menyasarkan pemberian 150,000 komputer riba kepada pelajar di 500 buah sekolah. Beralih ke berita teknologi hari Selasa pula, Realme X7 Pro kini rasmi untuk pengguna Malaysia. Bercerita mengenai spesifikasi, ia dikuasakan dengan chip MediaTek Dimensity 1000 Plus, bateri berkapasiti 4500 mAh dan kamera utama gabungan 64, 8, 2 dan 2 megapiksel. Bagi yang berminat, peranti ini ditawarkan pada harga RM1,999 dan jualan pertama peranti dibuka pada 2 Februari 2021. Motorola pula telah rasmi menawarkan Motorola Edge S untuk pasaran China. Ia adalah antara peranti yang terawal menggunakan chip Qualcomm 870, yang mana chip ini sedikit lebih berkuasa berbanding Snapdragon 865 Plus, namun masih lagi di bawah Snapdragon 888. Spesifikasi lain yang menarik adalah termasuklah bateri 5000 mAh dan kamera utama gabungan 64, 16, 2 dan 2 megapiksel dan sensor TOF. Untuk penggemar jenama Samsung, anda kini boleh mendapatkan telefon pintar di bawah siri Samsung Galaxy S21. Sebanyak 3 model ditawarkan, yang mana Samsung Galaxy S21 5G ditawarkan pada harga RM3,699. Sementara, Samsung Galaxy S21 Plus 5G pula berharga RM4,299 dan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G pula ditawarkan pada harga bermula RM5,299. Huawei minggu ini dalam perbincangan awal untuk menjual jenama telefon pintar siri P dan juga Mate kepada sebuah konsortium yang diterajui firma pelaburan kerajaan dan juga pengedar peranti. Seperti yang ramai sedia maklum, disebabkan kekangan mendapatkan chip, ia menjadikan sukar untuk jenama ini meneruskan pengeluaran peranti. Namun, pihak Huawei masih lagi tidak mengeluarkan komen rasmi berkenaan isu ini. Seterusnya, Twitter kini mengambil alih Review. Bagi yang tidak mengetahui, Review adalah sebuah platform yang memudahkan para penulis dalam menerbitkan buletin email mereka tersendiri. Jadi, dengan pengambil alihan ini, ia akan memudahkan pengguna untuk menulis artikel lebih panjang selain memberikan akses untuk penulis berhubung dengan pengikutnya. Petronas pula kelak akan menggunakan robot untuk pemeriksaan pelantar minyak yang dinamakan sebagai Animal C. Robot ini dilengkapi dengan pelbagai sensor yang membolehkan pemeriksaan struktur menggunakan kamera, melihat tahap getaran menggunakan mikrofon terbina dan tahap kepanasan menggunakan kamera haba. Setakat ini, ia berjaya melepasi proses ujian dan dijangka akan digunakan pada tahun 2022. Sebelum ini, kami telah melaporkan berkenaan slot kafar di TV Al-Hijrah. Terkini, Menteri Hal Ehwal Agama, Ustaz Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengumumkan slot khas ini akan ke udara bermula 1 Februari. Selain slot ini, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah turut mengumumkan RTM akan melancarkan sebuah saluran baharu khusus untuk TV pendidikan tidak lama lagi. Beralih ke berita hari Rabu pula, Carl Pei telah pun mengumumkan syarikat baru beliau iaitu Nothing.
Nothing hadir dengan misi membuang halangan akses antara manusia dan teknologi. Menurut Calpey, peranti pertama akan dilancarkan pada separuh tahun pertama 2021. Sony Xperia Pro akhirnya mula dijual di pasaran Amerika Syarikat. Ia adalah sebuah telefon pintar yang memfokuskan kepada fotografi profesional. Mengenai spesifikasi yang hadir, telefon pintar ini nampaknya menawarkan chip Snapdragon 865 dan bateri sebesar 4000 mAh. Namun untuk kamera, ia menggunakan lensa Zeiss dengan kepakaran yang menghasilkan kamera Sony Alpha. Bercakap mengenai Sony Alpha, jenama Sony membawakan sebuah model kamera near cermin premium baru yang dinamakan sebagai Sony Alpha One. Untuk spesifikasi lanjut, ia menggunakan sensor Exmor RS 50MP, pemproses image BIOS XR dan sokongan rakaman video sehingga 8K. Selain itu, Sony turut mempertingkatkan mutu sistem IAF kamera ini untuk manusia dan haiwan. Seterusnya, Garmin melancarkan jam tangan khusus untuk wanita yang dinamakan sebagai Garmin Lily. Rekaannya dilihat lebih feminin dan sesuai digayakan dengan busana harian. Antara ciri tambahan khusus adalah menjejak kitaran haid dan kehamilan. Dalam arena teknologi tempatan, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyasarkan sebanyak 75,000 suntikan vaksin sehari dilakukan untuk fasa pertama dan 150,000 suntikan untuk fasa kedua. Secara keseluruhan, proses suntikan akan mengambil masa 15 minit bagi melihat sekiranya suntikan menghasilkan kesan sampingan reaksi anafilaksis. Malah, mereka juga merancang untuk membuka pusat suntikan yang akan beroperasi selama 24 jam. Untuk berita hari Khamis pula, Honor menyasarkan untuk menyambung kembali kerjasama dengan Google. Melaluinya, ia membolehkan jenama ini menggunakan perkhidmatan Google pada peranti mereka. Selepas ini, kita mungkin akan melihat siri peranti Honor dengan penawaran Google untuk pelancaran di peringkat global. Menurut laporan Business Wire, Apple dilihat adalah pengeluar peranti nombor 1 sepanjang suku keempat tahun 2020 dengan keuntungan melebihi $100 bilion. Berdasarkan laporan juga, Apple memegang pasaran peranti sebanyak 23.4%. Di tempat kedua adalah Samsung dengan jumlah pegangan 19.1%, Xiaomi 11.2%, Oppo 8.8% dan Huawei 8.4%. Bercerita mengenai Apple lagi, jenama ini turut mendominasi pasaran TWS. Pada minggu ini, Strategy Analytics mengeluarkan laporan analisa yang mana fon telinga nirwaya daripada Apple menjadi pilihan kebanyakan individu pada tahun 2020. Ia diikuti oleh Xiaomi dan juga Samsung untuk tempat kedua dan ketiga. Namun tidak diketahui lagi sama ada pada tahun 2021 ini, adakah Apple masih lagi mengungguli tangga pertama atau sebaliknya. Untuk teknologi aplikasi pula, Facebook mencatatkan purata bilangan pengguna seramai 2.8 bilion untuk setiap bulan. Sementara secara keseluruhan, seramai 3.3 bilion pengguna aktif untuk penggunaan aplikasi Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Telegram kini dilihat sedang membangunkan ciri yang memudahkan pengguna mengimport perbualan daripada aplikasi pemesejan yang lain. Ciri ini dilihat sangat menarik yang mana pengguna selepas ini tidak perlu risau sekiranya ingin beralih daripada aplikasi lain seperti WhatsApp, Line, KakaoTalk kepada Telegram. Buat pengguna yang ingin mengimport, ia sudah pun boleh digunakan namun secara berperingkat. Mengenai WhatsApp, ia memperlihatkan ciri pengesahan biometrik menggunakan cap jari dan juga wajah sebagai security tambahan. Walau bagaimanapun, ia masih lagi dikemas kini secara berperingkat yang mana pemilik peranti selepas ini perlu mengesahkan identiti menggunakan imbasan cap jari ataupun muka sebelum kamera diaktifkan untuk mengimbas kod QR pada pelayar web ataupun aplikasi WhatsApp desktop. Minggu ini juga menyaksikan aplikasi The Noor kini diperkenalkan secara rasmi. Ia merupakan aplikasi untuk gaya Muslim yang menampilkan pelbagai ciri termasuk carian untuk masjid terdekat, kemas kini cuaca, himpunan ayat Al-Quran berserta terjemahan, informasi waktu solat dan banyak lagi. Akhir sekali, berita pada hari Jumaat menyaksikan Xiaomi yang bakal memperkenalkan sistem haptik yang akan memberikan tindak balas pada pengawal DualSense PlayStation 5. Apa yang menarik pada teknologi ini adalah pengguna dapat merasakan tindak balas seakan berinteraksi dengan objek di skrin. Bukan itu sahaja, Xiaomi turut dilaporkan sedang membangunkan teknologi pengecasan dari jarak jauh yang dinamakan sebagai Space Charging. Teknologi ini membolehkan banyak peranti dicas secara serentak. Selain Xiaomi, Motorola turut memperlihatkan teknologi yang sama. Namun tidak diketahui bilakah kedua-duanya akan diperkenalkan secara umum. Seterusnya, sudahkah anda melihat mesej daripada WhatsApp yang mengatakan akan menekankan ciri privasi pada perkhidmatan mereka? Menerusi paparan yang dikongsi, WhatsApp dikatakan tidak boleh membaca atau mendengar perbualan peribadi. Walau bagaimanapun, ia dilihat tidak menyatakan mesej berkaitan lokasi dan perkongsian buku alamat bersama Facebook. Jadi itu sahaja rangkuman menarik yang boleh kita lihat sepanjang minggu ini. Bagi anda yang meminati perkembangan teknologi, jangan lepaskan peluang untuk menonton kandungan menarik di Amans.
Ikuti segmen ASAP bagi mengetahui perbezaan Mi Watch dan juga Mi Watch Lite. Tapi berbentuk batu macam untuk penggunaan wanita. Dia ada Mi Band 1 tanpa skrin, Mi Band 3, 4, 5 yang ada skrin. Anda boleh saksikan juga topik mengenai bateri grafin menerusi segmen IDK. Ini khususnya sangat berguna untuk syarikat-syarikat pembangun peranti sekarang kerana grafin boleh digunakan sebagai pengantara untuk pengecasan bateri yang lebih pantas dan selamat. Atau ikuti tips menarik untuk imbas dokumen menerusi segmen seleksi aman. Scan dokumen yang anda inginkan dan kemaskan setiap bucur dokumen yang anda telah scan tadi. Jika anda inginkan dokumen rasmi dalam bentuk hitam putih seperti di atas kertas,